Terima kasih kepada pengacara majlis pada petang yang mulia ini. Yang saya hormati Pengurusi Perhubungan, Bersatu, PAS dan Parti Gerakan. Yang saya hormati semua calon-calon yang sibuk berkempen. Dan saya dimaklumkan, dia kata jangan guna masa yang sangat panjang kerana mereka dah bawa balik kawasan untuk kempen. Saya setuju, saya cuba dan tidak melupai para hadirin-hadirat sekalian dan juga media yang sudi bersama-sama dengan kita pada petang ini. Memang hari ini ialah hari yang kita nak umumkan manifesto Perikatan Nasional Pulau Pinang. Yang saya nak katakan bahawa manifesto yang diumumkan pada hari ini dan kita akan melaksanakan dan menunaikan jika mandat telah diberikan kepada Perikatan Nasional. Yang perbezaan yang terbesar sekali Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan ialah Pakatan Harapan manifesto mereka ialah hanya gambaran saja. Tak payah melaksanakan, tidak payah ditunaikan. Oleh itulah tiap-tiap kali, tiap-tiap pegang manifesto dia mereka lebih kurang sama kerana mereka tidak dapat melaksanakan apa-apa yang telah dijanjikan kepada rakyat. Tetapi mandat sudah dapat, tetapi mereka tidak menjalani semua janji-janji dan manifesto. Oleh itulah hari ini kita memang nak memenuhi aspirasi rakyat Pulau Pinang. Perikatan Nasional bertekad dan akan menggetarkan tawaran-tawaran yang memberikan manfaat kepada lebih 1.7 juta penduduk. Manifesto Perikatan Nasional mengandungi 8 teras dan 33 tawaran yang mengajukan ciri-ciri tata kelola pragmatik dan holistik. Dan teras-teras tersebut adalah termasuk memacu keutuhan ekonomi dan menangani kos sara hidup. Ini adalah satu teras yang penting bahawa anak-anak Pulau Pinang kita memang susah sekarang. Oleh itulah kita katakan ekonomi di Pulau Pinang, kos sara hidup adalah sangat penting bagi Perikatan Nasional. Dan teras yang kedua adalah menjamin kesejahteraan rakyat. Dan 3, meningkatkan akses pemilikan rumah. Yang ini juga penting juga. Memanglah saya nampak di bawah pimpinan TAP kerajaan itu memang anak-anak Pulau Pinang itu tak mampu mengadakan rumah masing-masing. Dan seterusnya teras kita adalah menjamin kualiti perkhidmatan kesihatan dan pemeliharaan kelestarian alam, memperkukuhkan jaringan pengangkutan. Ini pun adalah satu masalah yang terbesar sekali lah di Pulau Pinang. Memang di mana-mana tempat kita pergi, kita menghadapi traffic jam dan menggunakan beberapa jam barulah kita boleh sampai di tempat yang kita bekerja itu. Dan juga teras seterusnya ialah memacu sektor pelancongan dan akhir sekali ialah memupuk politik yang mantap. Bagi menjayakan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Pulau Pinang, tawaran pertama Perikatan Nasional itu yang akan ditengahkan ialah mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan bagi lepasan sekolah, graduan universiti dan juga kepada mereka yang masih menganggur. Bagi menggalakkan lagi pelibatan anak muda dalam industri, Perikatan Nasional akan memperuntukkan sebanyak 1.5 juta sebagai subsidi kepada anak syarikat kerajaan negeri dan syarikat swasta yang terlibat dengan program latihan industri Pulau Pinang. Kemudian untuk merangsang bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan penduduk, Perikatan Nasional akan menyediakan grant modal mikro yang bernilai hingga 10 juta. Dan grant ini akan mensasarkan mereka kepada yang terlibat dalam aktiviti
keusahawan mikro, kecil dan sederhana atau dalam abbreviation PMKS, termasuklah juga usahawan digital. Dan tidak dilupakan juga golongan nelayan yang berlesen yang setiap hari bergolak kadai mereda ombak laut sebanyak 5 juta akan disediakan sebagai insentif bantuan pukat untuk bot gentian dan juga enjin bot. Pulau Pinang dikenali sebagai salah satu destinasi utama food hunting di Malaysia. Sejajar dengan hal ini, sekiranya diberi mandat, Perikatan Nasional akan mewujudkan melaksanakan dasar mesra sektor penjajahan makanan. FI, laisen penjajah kerja yang terlibat juga akan dikecualikan bagi memastikan usaha Pulau Pinang sebagai peneraju hak pelancongan makanan bertaraf antarabangsa dapat dijayakan. Bagi menggalakkan peningkatan taraf pendidikan anak-anak muda pula, sebanyak 1,200 akan diberikan kepada semua anak Pulau Pinang yang akan mendaftar di Institut Pengajian Tinggi. Yang ini juga kali ini kita termasuk Institut Pendidikan Guru IPG. Bagi semua pelajar baru yang dimatrikulasi dan juga di tingkatan 6, pada akan diberikan sebanyak 500 setiap orang. Kita di Perikatan Nasional memang benar-benar pentingkan anak Melayu, anak Cina, anak India sebagai anak bangsa Malaysia. Dan bukan seperti elektronik Perdana Menteri yang sering mengucap anak Melayu adalah anak saya, anak Cina adalah anak saya, anak India adalah anak saya, tetapi hakikatnya selepas berkuasa adanya terma-terma dimasukkan dalam clause anak tersebut. Perikatan Nasional juga tidak memikirkan sekolah yang beraliran agama. Sebanyak 14 juta dan diperuntukkan bagi sekolah agama rakyat, sekolah Mubalik, sekolah Cina dan juga sekolah Tabir. Sejajar dengan hasrat ini juga sebanyak 1 juta akan disediakan sebagai dana prihatin PIBG kepada semua sekolah kerajaan di Pulau Pinang. Memang dulu kerajaan tak bagi dana kepada PIBG dan mandat telah diberikan kepada Perikatan Nasional. Kita akan ada sebanyak 1 juta disediakan kepada dana prihatin PIBG untuk semua sekolah kerajaan di Pulau Pinang. Golongan warga emas pula, dan juga mereka adalah kurang bernasib baik dan juga akan tetap menjadikan wadah perjuangan utama Perikatan Nasional. Dan bantuan mutiara prihatin sebanyak 60 juta akan mensasarkan kepada warga emas, ibu tunggal, orang kelainan upaya dan juga pemandu teksi serta pemandu bas sekolah. Dan bagi memudahkan urusan umat Islam khususnya, 1,500 akan disediakan sebagai bayaran skim kiarat kematian dan juga pengurusan jenazah. Rakyat sihat, negara sejahtera. Perikatan Nasional prihatin terhadap kesihatan setiap anak Pulau Pinang. Kami akan menyediakan ujian pemeriksaan kesihatan yang percuma, free medical check-up, bagi mengurangkan beban rakyat dan juga meningkatkan taraf kesihatan negeri kita. Isu pemilikan rumah merupakan isu yang besar dewasa ini. Oleh itu, bagi meringankan beban rakyat, Perikatan Nasional akan melaksanakan beberapa langkah, iaitu membina rumah rakyat Pulau Pinang dengan harga di bawah RM100,000, menghadkan kenaikan kadar sewa perumahan kerajaan dan juga mewujudkan kota perumahan mesra komuniti setempat bagi mencapai visi satu keluarga, satu rumah. Ingat, kita bukanlah Developer Action Party. Ini DAP itu adalah Developer Action Party yang mementingkan syarikat-syarikat crowding saja. Perikatan Nasional akan memperkenalkan pusat kesejahteraan mutiara
yang menyediakan perkhidmatan dialisis, rehabilitasi dan pusat kesihatan mental di setiap daerah melalui kerjasama dengan anak syarikat kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan dan pertubuhan bukan kerajaan atau namanya NGO. Kalau diberi mandat, industri perubatan tradisional dan alternatif akan diperkasakan juga, dan kesejahteraan dan kesihatan anak Pulau Pinang. Sektor pelancongan kesihatan juga akan mula diterokai. Bersesuaian dengan hasrat ini, Perikatan Nasional sekiranya dipilih dan akan membangunkan bandar perubatan Penang Medik. Bagi memastikan tiada lagi masalah bekalan air, sebanyak 5 juta akan disediakan untuk menaikkan taraf sistem tampungan air dan sistem penuaian air yang lebih berteknologi tinggi. Demi kelestarian dan alam sekitar, dana cinta sungai sebanyak 5 juta juga akan disediakan bagi melaksanakan program pembersihan dan pengindahan sungai. Selaras dengan objektif kelestarian alam, konsep bandar pintar dalam bahasa Inggeris Smart City akan Kerajaan Perikatan Nasional menerapkan. Ini menggantui dasar pendidikan dan pelaksanaan ekonomi hijau yang inklusif dan komprehensif. Selain konsep bandar pintar, inisiatif 4P. 4P itu adalah pokok prihatin Pulau Pinang juga akan dimulakan dengan penamaan sebanyak 1 juta pokok demi mewujudkan Pulau Pinang dengan hijau. Perikatan Nasional juga akan memastikan hakisan pencemaran laut dikekang demi kesejahteraan alam sekitar dan untuk anak Pulau Pinang. Perikatan Nasional tidak seperti DAP, Developer Action Party. Kami akan memastikan projek kemajuan di kawasan berbukit dan tadangan hujan dikawal rapi dan selamat. Kalau diberikan mandat, inilah janji kami kepada rakyat, kepada anak-anak Pulau Pinang. Pulau Pinang ini terkena dengan isu kesesakan lalu lintas. Ini memanglah semua orang mengalami masalah ini adalah masalah yang terbesar di Pulau Pinang, traffic jam. Oleh itulah, plan Indo pengangkutan Pulau Pinang akan dikaji semula agar memenuhi keperluan rakyat dan mengikut garis masa yang ditetapkan. Perikatan Nasional akan memperkenalkan juga pengangkutan awam alternatif kepada anak Pulau Pinang seperti autonomous rail rapid transit yang akan mengurangkan kesesakan lalu lintas di Pulau Pinang. Perkembangan sektor e-hailing juga tidak ditinggalkan. Bantuan sebanyak 1,000 setahun akan disediakan kepada pemandu e-hailing yang layak. Pemandu taksi tak perlu risau juga, sumbangan anda tidak dilupakan oleh Perikatan Nasional. Bagi memperkasakan kualiti perkhidmatan taksi di Pulau Pinang, bantuan sebanyak 1,000 setahun juga akan disediakan kepada mereka. Sebagai sebuah negeri yang dikenali sebagai kawasan tumpuan pelancong, 15 juta dana pelancong mutiara akan diwujudkan untuk mempergiatkan lagi aktiviti pelancongan tempatan. Dan juga bagi memacu sektor pelancongan tempatan, allowance sebanyak RM250 sebulan akan disalurkan kepada penarik baca aktif melalui program Abang Baca Prihatin. Pulau Pinang juga merupakan sebuah negeri yang sangat bersejarah. Dan oleh itu, Grant Pengurusan Promosi Tapak Warisan Dunia UNESCO yang bernilai 3.5 juta akan disediakan untuk memelihara dan bandar warisan Georgetown dan kampung warisan Melayu. Saya nak memperingatkan bahawa UNESCO itu World Heritage itu memanglah dibawa semasa Tan Sri Dr. Kosukun sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang
dan kita mendapatkan status UNESCO. Perikatan Nasional juga memastikan adun kami berkualiti dan konsisten. Kami akan memperkenalkan aplikasi pemantauan khidmat adun untuk memberi khidmat yang terbaik kepada Pulau Pinang. Selain itu, Perikatan Nasional juga memandang berat terhadap generasi kepimpin yang baru. Kami akan menubuhkan DUN Belia Pulau Pinang bagi melahirkan kepimpinan belia yang berkaliber dan berintegriti. Seperti yang kita tahu, belia adalah masa depan kita semua. Dan era pemerintahan rejim DAP di negeri bertuah ini perlulah kita noktakan. Persaingan puak Maharaja dalam DAP ini tidak memberi langsunglah manfaat kepada pembangunan rakyat di negeri Pulau Pinang. Sudah tibalah masa untuk kerajaan baru yang lebih baik. Tawaran yang diketengakan oleh Perikatan Nasional ini adalah tawaran rakyat yang sentrik dan tidak bersifat populis semata-semata. Seperti yang katakan dah, rakyat memang tak boleh tahan lagi kerajaan DAP yang memimpin selama 15 tahun. Mereka memang bukan kerajaan anak Pulau Pinang. Mereka adalah kerajaan untuk orang asing. Apa-apa rumah yang dibinakan, bangalo yang dibinakan, kondominium yang dibinakan, anak-anak Pulau Pinang kita tidak mampu membeli. Hanya orang asing saja mampu membeli. Oleh itulah kita kata, jika mereka tak buat bagi kepada anak Malaysia, anak Pulau Pinang kita, marilah mandat diberikan kepada Perikatan Nasional dan sokongan diberikan kepada Perikatan Nasional. Kita akan menjadi satu kerajaan Pulau Pinang sentrik rakyat dan juga sentrik anak Pulau Pinang. Perikatan Nasional sangat komited dalam pembangunan negeri Pulau Pinang tanpa mengira agama, warna kulit dan juga fahaman politik. Lampiran kemakmuran inilah akanlah bersama-sama dinikmati rakyat Pulau Pinang. Oleh itu, hari ini dengan rendah diri kita memohon semua sokongan-dokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan, terutama semua pengundi-pengundi di Pulau Pinang. Berilah sokongan yang sepenuhnya kepada Perikatan Nasional. Boleh atau tidak? Dengan inilah katakan, ini adalah janji-janji kita, manifesto kita, dan memang saya nak kata sekali lagi, semua janji-janji manifesto yang diumumkan pada hari ini kita akan melaksanakan jika mandat telah diberikan kepada Perikatan Nasional. Sekian sahaja, terima kasih, nandri wanakam, sisi saja.